Terima kasih Cikgu Hasina. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, kita akan mulakan sesi PAT Bahasa Melayu terlebih dahulu. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli panel untuk sesi kali ini, untuk slot Bahasa Melayu. Okey. Untuk sesi forum kita Bahasa Melayu akan dikendalikan oleh moderator kita, dan tak lain tak bukan Cikgu Diana, okey, daripada SMK Sangkelomba. Untuk ahli panel pertama Cikgu Edwin, Ketua Panitia SMK Pucut. Ahli panel kedua Cikgu Justina, Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Mubau. Dan ahli panel ketiga adalah Cikgu Agnes daripada SMK Lutung, juga berpandang sebagai KP. Dan kesemua ahli panel ini akan berkongsi kepada kita bagaimana dan apakah program-program yang memberi impak yang terbaik kepada sekolah dan juga kepada pelajar-pelajar. Maka dengan ini majlis menyerahkan untuk sesi PAT Bahasa Melayu kepada moderator kita, Cikgu Diana. Dengan ini dipersilakan. Cubaan 1, cubaan 2. Terima kasih kepada MC kita yang begitu segak bergaya pada petang ini. Ya, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur, fly kenyalang fly higher. Ya, yang berusaha Encik Wong Kungkui, Timbalan PPD Miri, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Miri, yang dihormati barisan pegawai SISC Plus PPD Miri yang begitu gigih sehingga terjadinya hari ini, hari yang begitu bersejarah bagi sektor pembelajaran rasanya untuk PPD Miri. Panel-panel untuk setiap subjek yang ada dalam barisan saya, panel untuk subjek Bahasa Melayu, begitu juga sejarah dan matematik. Rakan-rakan guru, ketua panitia dari semua sekolah untuk daerah Miri, tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati sekalian. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sejahtera pembuka bicara. Selamat datang untuk semua ke forum perkongsian ilmu SPM untuk subjek Bahasa Melayu. Ya, pada petang yang berbahagia ini bersyukur ke hadrat Tuhan Yang Maha Esa kerana atas berkat anugerahnya juga pada petang ini kita sama-sama dalam forum perkongsian amalan terbaik anjuran Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Miri sempena program bulan STEM peringkat daerah Miri, ya. Jadi ini merupakan barisan pemforum yang akan membahaskan dan akan berkongsi amalan terbaik, sehingga ada sesuatu yang begitu menerujakan pada petang ini bakal akan dikongsikan bersama kita semua. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, seperti yang telah diperkenalkan oleh MC kita tadi, yang boleh kiranya saya memperkenalkan diri saya sendiri juga. Saya ibarat aforisma, tak kenal maka tak cinta. Saya Cikgu Diana dari SMK Sangkelomba, bersama dengan pemforum ya untuk subjek Bahasa Melayu yang telah menggegarkan, telah ada lonjakan, ada sesuatu yang akan kita akan diperdengarkan selepas ini, ya. Cikgu-cikgu sekalian, kita bersabar. Baiklah,
saya memperkenalkan satu persatu, ya, bermula dari sebelah kanan saya, ya, cikgu yang begitu, dia nampak tenang, dia sedang di dada penuh untuk dikongsikan bersama-sama kita, iaitu Cikgu Edwin, Ketua Panitia dari SMK Pujut. Ya, di sebelah kanan yang berbaju merah begitu berseri-seri, ya, cikgu-cikgu pada petang ini, iaitu Cikgu Justina, Ketua Panitia dari SMK Merbau, dan seterusnya yang begitu ayu di hujung, okay, itulah Cikgu Agnes dari SMK Lutong. Ya, kita akan mempersilakan Cikgu Edwin untuk menyampaikan perkongsian beliau pada petang ini. Dipersilakan, Cikgu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang cantik sebelah kiri saya ni, moderator Cikgu Dayana. Jadi selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya SMK Pujut ada empat perkongsian yang perlu saya kongsikan pada hari ini, di mana perkongsian ini seperti yang semua tahu, tema kita hari ini ialah faktor wow. Jadi saya telah memilih faktor yang pertama, iaitu guru berpengalaman dan berkaliber yang kita miliki di SMK Pujut merupakan satu sebab mengapa peratusan ataupun grade kita kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini adalah ianya tidak jauh, ianya adalah maintain. SMK Pujut tidak seperti SMK Merbau di sebelah saya, mereka lonjakan, tetapi SMK Pujut maintain sahaja. Baik, yang pertama ialah guru berpengalaman dan berkaliber. Jadi kita memiliki tahun lepas 8 orang guru yang sangat berpengalaman, di mana 6 daripada kita ialah mempunyai pengalaman selama 10 tahun sehingga 26 tahun. Kemudian kita cuma ada 2 orang guru sahaja yang berpengalaman 3 tahun sahaja. Tetapi bukan itu saja, kita juga memiliki 2 orang guru yang pemeriksa SPM, iaitu kertas 1, iaitu Cikgu Muhammad Sahril dan juga Cikgu Nur Hayati. Kemudian kita juga sangat beruntung sebab kita telah mendapat seorang guru yang sangat committed, iaitu Cikgu Vun. Beliau adalah merupakan penulis buku akademik. Baik, kemudian yang kedua, kita juga faktor wow yang kedua, iaitu peningkatan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru ni maksudnya, walaupun kita mempunyai guru yang berpengalaman sehingga 26 tahun, tetapi kita tetap teruskan meningkatkan profesionalisme guru kita, di mana kita telah mengadakan siri-siri motivasi ataupun siri-siri bengkel yang telah kita adakan, iaitu bengkel penandaan kertas 1, kemudian bengkel pedagogi terbeza, Kids BM dan Bijak BM. Jadi bagi saya yang ketiga ialah program peningkatan akademik dan motivasi murid. Jadi saya rasa untuk yang ketiga ni ianya sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita juga telah mengadakan ceramah motivasi, ganjaran terindah, bengkel kemahiran menjawab soalan, pembelajaran modular dan kelas tambahan. Jadi ianya tidak jauh bezanya lah. Kemudian yang keempat, sokongan pihak luar.
Memandangkan kita adalah merupakan sekolah fokus, maka setiap hari boleh dikatakan pihak PPD sentiasa berhubung dengan kita. Mereka seringkali mengadakan kunjung bantu ataupun mengadakan dialog prestasi ya. Kemudian pihak YAPIM juga telah memberikan modul kepada kita dan seterusnya Yayasan Sarawak telah memberikan peruntukan berupa wang ringgit kepada kita. Jadi itu adalah 4 faktor wow yang dapat saya kongsikan. Yang lain saya rasa rakan-rakan saya nanti akan kongsikan. Terima kasih. Cubaan, ya begitulah sedikit perkongsian beliau. Ya, dan suka saya maklumkan juga untuk slot yang pertama ini kita hanya mendengar ya. Jadi cikgu-cikgu jika ada soalan pada yang ingin dikemukakan ya kita simpan untuk slot yang kedua. Saya pun diam-diam. Nanti kita akan kemukakan soalan mana-mana yang kita nak cungkil rahsia dari setiap panel yang ada di sini. Ya, untuk seterusnya mari kita jemput untuk panel kedua iaitu Cikgu Justina dari SMK Merbau. Dipersilakan. Hello. Okay, terima kasih Puan Moderator, Cikgu Diana. Okay, untuk selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Okey, untuk penitia bahasa Melayu SMK Merbau, okey kita cerita dahulu tentang cabaran yang kami hadapi untuk guru-guru kita. Okey, sekolah kami ada 15 kelas dengan calon 568 pada masa itu tahun lepas. Okey, dengan tenaga gurunya 7 orang, seorang guru baru. Okey. Dan kemudian kami pula diminta ini sasaran sekolah ya masa tu kami diminta untuk mencapai 99.12% dengan 5 orang gagal. Jadi kami terpaksa cari 5 orang gagal itu siapa? Kami carilah yang kelas ujung. Okey, tapi di samping itu kami ada beberapa program untuk membantu anak-anak murid kami lah di sekolah itu ya. Okey, yang pertama kami pastikan semua pelajar kami ada modul-modul yang disediakan oleh pihak GPN, contohnya macam Semarak Kasih. Kemudian kita ada modul YAPIM. Pada masa itu modul YAPIM hanya untuk beberapa pelajar sahaja, dia tak semua. Jadi kami usahakan semua pelajar mesti ada. Jadi photostat, okey, dengan izinnya, sebab nak semua orang itu, semua pelajar itu ada benda itu, ya, modul itu. Okey. Kemudian set-set negeri lain lah, itu memang biasa di semua sekolah pun saya rasa ada ya. Okey. Kemudian yang wow kedua, kami mengadakan bengkel. Bengkel ini kita sasarkan kepada murid yang cemerlang dengan yang sederhana. Jadi kami panggillah dua orang penceramah yang agak terkenal di Malaysia lah. Okey, kita panggil guru selebriti kita, masa tu Cikgu Din dengan Cikgu Izhak. Okey, jadi di sana kita bagi bonus untuk pelajar cemerlang kita lah supaya mereka lebih bersemangat lagi dan dapat meningkatkan kemahiran mereka. Okey, kemudian kita juga adakan program kelas permata. Okey, untuk kelas permata ni kami ada 3 sebenarnya. Ada satu program itu saya terlupa nak masukkan, jadi saya sebut saja di sini ya. Okey, program yang pertama ialah program pemulihan. Yang ini untuk pelajar galus kami. Sebab kita di sekolah kita banyak tahap je kan, macam biasalah kita kan. Okey, jadi kita untuk program pemulihan ini kita masih tetap, sebab dia di bawah Yayasan Sarawak, jadi kita tetapkan namanya Tuition Yayasan Sarawak. Okay, ini untuk murid galus. Okay, kemudian untuk seterusnya yang galus itu kita mula dari bulan 4 lagi, bulan April lah, sampailah bulan Julai. Okay, selepas itu kita ada kelas pejutan pula, yang ini untuk semua pelajar.
Okey, dia mula bulan Ogos dan sampai tahun 2003 pada masa itu Januari. Okey. Dan yang saya tak sebut di sini ialah program untuk pelajar yang buta huruf. Jelek huruf lah, maksudnya kita nak supaya pelajar kita sekurang-kurangnya tahu membaca kan. Sebab kalau tak tahu membaca memang mereka tak akan lulus untuk SPM. Jadi mereka-mereka ni kita tak tinggalkan. Jadi kita adakan program Serla Minda. Namanya Serla Minda. Sebenarnya kita menyambung apa yang telah dirancang oleh bekas PKN 1 kami dulu, iaitu PPD sekarang ya, timbalan PPD kita, Cikgu Wong. Okey, dia yang minta kami buat program ini dan kita teruskan sampailah ke hari ini. Jadi untuk penambahbaikannya kami telah meminta daripada pentadbir supaya dimasukkan dalam jadual, supaya pelajar kita tidak ada yang masalah tahun lepas kita dapati orang yang kita adakan luar sidang. Bila luar sidang pelajar tak hadir. Okey, masalah pelajar tak hadir pula ya. Jadi kasihan lah. Jadi kita tak nak tinggalkan pada tahun ini. Tahun ini kita mula masukkan dalam jadual lah. Cuma mereka akan keluar dari kelas pada masa program itu dijalankan. Okey. Okey, kemudian kita juga ada perkongsian ilmu yang ini bersama dengan guru tingkatan 5. Di sini kita bimbing guru baru tadi lah. Okey, seterusnya ini kita ambil yang terakhir ialah simulasi ujian mendengar dan bertutur. Ini kita ambil sebab dengan adanya, sebenarnya ini wow bonus lah untuk sekolah kami, sebab kita ada kertas 3 dan 4 yang tu sangat-sangat membantu lah. Kami rasa kami meningkat pun kerana kertas ini. Okey. Dan seterusnya rasanya itu sahajalah untuk perkongsian program kita pada hari ini lah. Ya, terima kasih. Terpegun saya, tersentuh dan terpegun, okay, dengan satu wow factor yang akan kita highlightkan sebentar. Apabila beliau mengakhiri perkongsian, saya masih lagi menatap wajah Cikgu Justina. Ya, kita teruskan. Terima kasih Cikgu Justina. Kita jemput Cikgu Agnes selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SMK Lutong. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Diana selaku moderator kita pada petang ini. Okey, selamat petang dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru yang budiman. Okey, di sini mungkin sedikit berbeza daripada 2 buah sekolah ni tadi. Okey, saya rangkumkan kepada 4 sahaja. Okey, yang pertama dari segi pengurusan sekolah. Okey, di sini dari pengurusan sekolah, okey, kita akan melaksanakan semua perkara yang dirancang lah. Okey, di sini dari pengurusan sekolah, okey, dari segi kepimpinan, okey, pengurusan sekolah akan membuat pemantauan. Okey, pemantauan di sini, okey, dari segi pencerapan, okey, semakkan buku dan guru-guru akan membentangkan hasil PBL, okey, semasa sesi libat urus. Yang ini untuk mengapasti keberkesanan, okey, sesuatu strategi pengajaran kita di kelas. Okey, itu dari segi pemantauan lah. Okey, yang kedua, target atau sasaran kerja yang jelas. Okey, di sini termasuk dalam kita punya PBPP lah. Okey, yang perlu kita capai untuk kelas yang diajar. Okey, seterusnya ialah kawalan disiplin yang berkesan. Okey, dari pengurusan. Okey, maksudnya di sini sekolah kami ada pengurus tingkatan. Bagi setiap tingkatan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6, okey, ada pengurus tingkatan dia. Okey, dan ketua bidang yang memang terlibat dalam pemantauan masalah disiplin pelajar. Maksudnya tidak bergantung sepenuhnya kepada PKM untuk mengawal disiplin. Okey, dan laporan disiplin ini akan dibentangkan semasa sesi libat urus pengurusan lah yang diadakan pada setiap minggu. Okey, dan
cara ataupun kaedah penyelesaian akan diambil dengan kerjasama daripada kaunselor sekolah lah. Perkara yang kedua, murid. Dari segi murid, di sini disiplin murid terkawal. Apabila disiplin murid terkawal, ini akan membantu perjalanan PDP yang lancar di kelas. Jadi tidak ada gangguan. Maksudnya murid-murid ni boleh fokus. Boleh fokus semasa belajar di dalam kelas. Seterusnya dari segi murid ni kita adakan, tadi ada pengurus tingkatan, kita ada lakukan rokol lah tingkatan, sekurang-kurangnya 2 kali sebulan lah. Yang ini untuk memantau disiplin mereka juga. Kami sangat tekankan disiplin di sekolah. Kemudian terutama dari segi kehadiran, dan masalah-masalah yang lain lah. Dalam rokol itu kita akan sampaikan nasihat, dan motivasi, supaya pelajar lebih kerap datang ke sekolah, lebih rajin datang ke sekolah. Sebab pada masa itu juga guru tingkatan secara bergilir akan menyampaikan motivasi mereka kepada murid, untuk membuka minda mereka, memberi kesadaran kepada mereka tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan mereka. Dan yang seterusnya guru. Guru merupakan komponen yang penting juga untuk kita mencapai prestasi yang cemerlang. Seperti yang lain, kami juga mempunyai guru yang berpengalaman, melebihi 5 tahun lah di sini kebanyakannya. Kami ada 12 kelas dan ada 6 orang guru. Semuanya berpengalaman dalam subjek bahasa Melayu. Dan yang seterusnya, yang keempat itu program peningkatan prestasi lah. Seperti kelas bimbingan, bengkel teknik menjawab, latih tubi berterusan. Yang ini setakat ini sangat membantu yang latih tubi itu, sebab kita dedahkan dengan pelbagai aras dan bentuk soalan. Dan sumbernya seperti sekolah lain juga tadi, buku Yapim, modul-modul yang dikongsikan dalam Telegram ataupun WhatsApp lah. Dan seterusnya motivasi oleh penceramah jemputan. Kami panggil ni program pemantapan jiwa, untuk memberi kesedaran kepada murid lah. Dan yang seterusnya pecutan akhir. Yang ini kita gunakan kertas percubaan negeri-negeri lain, untuk menggalakkan murid lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang itu. Dan di sini juga mereka akan mengaplikasikan teknik-teknik menjawab soalan yang diajar lah. Saya rasa itu saja Cikgu Daina daripada sekolah saya. Ya, terima kasih Cikgu Agnes. Selesai perkongsian Cikgu Agnes, maka selesailah untuk slot yang pertama. Maka itu kita akan melangkah untuk slot yang kedua. Rasanya slot yang kedua ini akan menjadi selain slot pertama memberi manfaat bagi kita dari setiap sekolah. Rasanya inilah peluang untuk cikgu-cikgu bertanya jika ada macam mana untuk cara dan sebagainya. Kami akan buka slot kedua ini kepada cikgu-cikgu. Sementara menunggu soalan-soalan dari cikgu, izinkan saya sebagai pembuka bicara untuk kita rungkaikan. Kita ingin mengetahui apakah rahsia di sebalik dan di sebalik. Mari kita terjah Cikgu Edwin terlebih dahulu. Senyum Cikgu. Senyumlah. Terima kasih. Ya, para hadirin berilah tepuk tangan yang kuat gemuruh ya Cikgu Edwin. Soalan saya. Ya, saya rasa cikgu-cikgu di sini juga menyimpan hasrat untuk bertanya. Mungkin saya mewakili
jika ada soalan menyusul, ya kita tetap akan beri peluang. Pertama, Cikgu Edwin. Cikgu Edwin berkongsi kalau saya tidak salah kira lah ya Cikgu, genap 5 jari sambung di sebelah program-program yang telah dianjurkan demi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan SPM. Yang menarik di sini ya cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati sekalian, cuba kita melihat kepada keputusan ya, keputusan graf dari tahun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun yang begitu menariknya berkaitan panitia bahasa Melayu. Bagaimana graf itu dia sangat cantik. Ya, dia sangat mampu mempertahankan keputusan yang begitu puncak, yang seperti sama ketinggian dia. Saya sangat berminatlah tentang perkara ini ya Cikgu Edwin. Apa tips di sebalik begitu cantik graf panitia bahasa Melayu untuk keputusan bahasa Melayu? Walaupun dia turun sedikit-sedikit, tetapi dia tetap di situ. Dia tidak terus landai atau jatuh menjunam, tetapi dia bertahan di situ. Apa rahsia dia ya Cikgu Edwin? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Saya rasa soalan ni sangat susah saya nak jawab. Sebab saya tadi dah menyatakan bahawa ada 4 elemen lah yang kami gunakan. 4 elemen lah. Yang pertama iaitu daripada guru berpengalaman. Saya rasa guru berpengalaman ni memang dari 2018 dahulu lah. SMK Pujut ni memang kebanyakan guru-gurunya adalah guru veteran, dan di sana mungkin damai. Saya rasa sebab itulah kami tahan lama di sana lah. Kemudian yang kedua, dari segi peningkatan profesionalisme guru, untuk pengetahuan semua, setiap minggu kami ada diberi nama apa tu? Setiap hari Selasa perjumpaan bersama guru, bersama dengan pengurus pengetua dan PK untuk berbincang tentang masalah di sekolah lah. Kemudian yang ketiga tadi ialah program peningkatan akademik dan motivasi murid. Ini sangat aktif, terutamanya untuk bimbingan dan konseling ya, sangat membantu kami. Dan juga yang keempat tadi, persokongan luar. Kalau tak silap saya, SMK Pujut adalah merupakan SMK Pujut adalah merupakan sekolah fokus sejak 2018 kalau tak silap saya, tuan. 2018 ya. Bukan 2020 merupakan sekolah fokus. Jadi kita sering kali dikunjungi oleh pihak PPD ataupun dari kita juga mendapat bantuan daripada Yayasan Sarawak seperti yang saya kata tadi. Jadi saya harap itu dapat menjawab di selain daripada program-program yang kami jalankan. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Cikgu Edwin. Rasa bersandar kurang selesa sebab semangat sedang menyuntik jiwa saat ini. Banyak program ya telah dilaksanakan oleh sekolah SMK Pujut ini. Dia jadikan tenaga pengajar sebagai wow factor yang pertama sebab tersenarai yang pertama. Jadi telah memberi satu muhasabah diri kepada saya sebagai guru, juga supaya ini juga mungkin ada dalam diri kita bahawa penggerak penyampai ilmu itu modal dia ialah seorang guru pendidik. Kitalah generasi penggerak itu. Walaupun murid-murid kita mungkin kita percaya murid cemerlang kelas yang pertama, tetapi rasanya Cikgu Edwin
mengiyakan ini bahawa nadi penggerak penyampai ilmu yang paling utama tidak lain tidak bukan wow factor diberi kepada tenaga pengajar, bukan sahaja yang berpengalaman, yang kurang berpengalaman juga disuntik dengan ilmu pedagogi itu, maka dapat berjaya mempertahankan keputusan yang graf dia puncak dia hampir sama, dan peratus 97 kalau kita kira ini ialah A+. Betul, beri tepukan kepada Cikgu Edwin mewakili sekolah SMK Pujut. Ya, saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan, guru-guru yang lain, jika ada soalan kita beri masa dan ruang untuk soalan kepada panel-panel yang ada di sini. Okey, untuk audien mungkin ada soalan yang boleh diajukan. Ada sesiapa yang nak mengajukan soalan? Mic sedang pergi ke arah anda. Okay, Cikgu Liliwati. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajukan soalan, bukanlah nak ajukan soalan, nak bertanya tips-tips daripada SMK Merbau. Sebab kita dengar tadi sasaran mereka untuk tahun lepas ialah 5 orang pelajar gagal kan. Jadi dalam keadaan sekolah yang besar, bagaimana SMK Merbau dapat mencapai hanya dapat mengurangkan bilangan pelajar yang gagal dalam kertas bahasa Melayu ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Liliwati. Kawan saya tu tanya soalan. Okey, kalau kita cari cara atau apa tips kami, rasanya saya lebih menjurus kepada guru. Sebab kenapa saya kata guru? Sebab kalau tak ada, kita ada 15 kelas ya, setiap guru itu dia akan jaga 3 atau paling banyak 3 kelas. Cuma guru baru tu kita letak dia 1 kelas. Okey, yang lain-lain tu 3-2-2. Jadi di sini peranan guru tu sangat penting lah, sebab mereka yang akan menentukan mana ataupun mereka akan kenal mana satu murid mereka yang betul-betul tahap mana mereka berada. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, mungkin juga yang tadi tu yang saya nak sebut tentang pelajar yang sebab kelas hujung kita orang, kami carilah yang mana yang gagal. Kami dah target dah. Yang tahun lepas kita dah target 5 orang sebenarnya, tetapi yang gagalnya 4. Yang satu tu tak tahu, lepas pula dia lulus. Okey. Jadi maksudnya di sini di samping guru, murid juga kami tak tinggalkan yang buta huruf itu. Jadi program kami sebenarnya bermula dari awal lagi. Serla Minda itulah, kita bersyukurlah Serla Minda itu sebenarnya membantu, di mana kami akan kumpulkan semua pelajar dari menengah rendah, tingkatan peralihan sampailah mereka tingkatan 5 sebenarnya. Tahun ini baru kita masukkan tingkatan 4-5 sebenarnya. Dan sekarang ni kita kumpulkan tahun inilah kita dah kumpulkan 13 orang tingkatan 4 dan 5. 10 orang daripada tingkatan 4, 3 orang daripada tingkatan 5. Jadi target kami tahun ini, kami cuma ada 3 orang sahaja yang tak tahu baca. Harap-harap mereka boleh baca lah lepas ni ya, dan lulus. Pengetua sebenarnya minta kami 100%. Saya kata tak boleh. Macam mana kami nak 100% kalau masih ada lagi pelajar yang seperti ini. Okey?
Jadi kita sama-sama atasi masalah ni. Jadi peranan guru itulah yang akan menentukanlah kelas mereka masing-masing. Itu yang saya boleh cerita lah. Di samping kerjasama daripada pihak pentadbir lah. Sebenarnya pihak pentadbir kami memang berdiri teguh dekat belakang kami. Okey? Okey, itu sahaja. Terima kasih. Ya, begitulah penjelasan pencerahan dari Cikgu Justina. Masih meletakkan tenaga pengajar, iaitu guru itu sebagai nadi penggerak penyampai ilmu kepada anak-anak didik dia. Dan satu program yang di-highlightkan yang menarik hati saya, dan yang saya yakin juga cikgu-cikgu juga ada dengar berkaitan program Serlah Minda. Saya tertarik hati dengan Serlah Minda ini. Kita minta Cikgu Justina sekali lagi rungkaikan pelaksanaan. Mungkin perkongsian Cikgu Justina sedikit sebanyak yang akan kita bekal ke sekolah untuk kita laksanakan, kerana yang belum celik huruf. Sebab selagi anak-anak didik belum celik huruf, bagaimana kiranya untuk menguasai kemahiran yang ada dalam setiap soalan untuk kertas satu, kemahiran menulis dan seterusnya. Ya, kita masih berfokus kepada Cikgu Justina. Serlah Minda itu Cikgu Justina. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Diana. Untuk program Serlah Minda ni, sebenarnya dia dicetuskan oleh pengetua kami selepas menggantikan masa tu Probim kalau tak silap saya dalam 2018 kan, macam tu kan. Lepas itu datanglah Cikgu Mr. Wong masa tu jadi PK1 kami, jadi dia yang meneruskan Serlah Minda ni. Pelaksanaannya pada masa itu kita memang tapis pelajar kita dari tingkatan peralihan yang tak tahu baca. Sebab masalahnya apabila mereka naik tingkatan 4, itu je yang kami punya masalah yang paling besar. Pelajar itu tak boleh baca. Macam mana kita nak tingkatkan keputusan kita. Jadi ini merupakan program jangka masa panjang ya. Jadi dia tak boleh sekelip mata. Jadi maksudnya hasil yang tahun ini 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi dari pelajar itu tingkatan 1 sampailah dia naik tingkatan 5. Rasanya mungkin itu juga salah satu faktor lah. Ada pelajar yang sudah boleh membaca merangkak-rangkak. Jadi pelaksanaannya pada masa itu kita buat di luar sidang. Jadi terpaksalah guru-guru berkorban masa untuk datang. Untuk yang sesi petang tu dia datang sebelah pagi. Tapi masa tu yang sesi pagi kita untuk tingkatan 4 kita tak buat. Cuma yang kita buat masa tu tingkatan 4 cikgu sendiri yang akan, cikgu kelas itulah, mata pelajaran itu sendiri yang akan membimbing pelajar-pelajar itulah. Selepas mulai tahun ini kami minta dari PK1 kami, jadi kita berterima kasih dengan PK1 kami lah, sebab kita minta dia masukkan dalam jadual harian kita lah. Jadi pelajar-pelajar ini dikeluarkan dari kelas, kemudian dikumpulkan jadi satu tempat, kelas bilik lah. Jadi di sana kita gunakan kita gunakan buku Bacalah Sayang kalau tak silap saya. Lepas tu guru-guru terpaksalah menyanyi bersama-sama dengan pelajar tersebutlah untuk menarik perhatian mereka, sebab mereka ni jenis yang pemalu. Orang yang tak tahu baca ni mesti rasa rendah dirinya, terlalu rendah. Mereka tak yakin. Jadi kita cuba bantu pelajar-pelajar inilah. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Cikgu Justina. Rasanya sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh.
Ya, cikgu-cikgu ada soalan yang mungkin bermain-main diminta yang perlu kita rungkaikan, yang mungkin kita ingin ketahui dengan lebih lanjut lagi. Jika ada, sambil menunggu sebab masa itu emas, saya begitu tertarik hati dengan penjelasan ya dari Cikgu Agnes selaku Ketua Panitia untuk SMK Lutong. Kalau diperhatikan di sini, sebelum itu saya merakamkan ucapan tahniah. Ini bagi saya sendiri inilah lonjakan sarjana, iaitu peratus dari 97.96 kepada 99.04. Mari kita beri tepukan yang begitu cukup kuat, lagi kuat. Ya, kita gemakan Dewan Pusaka ini. Ya, sekali lagi kami sangat berminat ya cikgu. Berkata kuncikan wow factor yang pertama itu ialah pihak pengurusan. Kita semua ada pihak pengurusan kan. Kita melihat diletakkan sebagai wow factor, iaitu disiplin murid itu. Boleh tak cikgu? Ya, kami mohon cikgu berkongsi apakah tips sehingga murid, kau duduk situ, dia duduk. Kau belajar. Cikgu mempunyai satu pengaruh. Cikgu mampu mempengaruhi minda anak-anak didik untuk akur belajar. Kau duduk elok-elok, naiklah peratus itu. Kita nak dengar cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu Daina. Okey, disiplin di sekolah, semua guru adalah guru disiplin, betul kan? Okey, jadi selalu juga kita dengar guru-guru, cikgu keluhan mereka, cikgu saya tak boleh. Saya kalau pelajar lemah, okey boleh terima, tapi kalau pelajar yang biadab, okey sangat-sangat menusuk di hati. Okey, sangat-sangat mengguris perasaan. Jadi di sini kita selain memberi ilmu, okey kita juga bentuk akhlak mereka lah. Okey, dan di sini kita tekankan aspek disiplin lah yang secara tidak langsungnya nanti akan membantu meningkatkan prestasi murid kita di sekolah. Okey, untuk aspek disiplin di sekolah kami, okey seperti yang saya dah beritahu tadi, disiplin yang baik okey dapat membantu perjalanan PDP yang lancar lah. Okey, di sini peranan pengurusan, peranan pengurus tingkatan, peranan ketua bidang dan guru-guru itu sendiri okey sangat penting dalam aspek disiplin. Okey, di sini cara pelaksanaan kami di sekolah ialah yang pertama kehadiran. Kehadiran sangat penting. Okey, untuk murid-murid mendapatkan ilmu. Kalau mereka tidak hadir, maksudnya mereka sudah ketinggalan beberapa subjek dalam satu hari itu. Okey, keadaan akan jadi lebih buruk kalau murid itu tidak mempunyai inisiatif ataupun usaha sendiri untuk bertanya kepada rakan-rakan ataupun guru pelajaran yang mereka tertinggal pada hari itu. Okey, dan mereka tidak membuat ulang kaji sendiri. Jadi mereka sangat-sangat ketinggalan. Mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekolah. Okey, jadi di sini kehadiran sangat penting. Okey, di sini kehadiran kita akan lihat tengok kekerapan ya. Okey, kalau secara berterusan 3 hari, okey, keluar surat amaran 1. Okey, lepas itu berlanjutan lagi sampai 7 hari, okey, keluar surat amaran 2. Okey, dan seterusnya 10 hari kah cikgu? Ya. Keluar surat amaran 3. Okey, sudah 3 surat amaran, kita akan keluarkan surat rehat. Okey, surat rehat ni pelajar mesti bawa ibu bapa ke sekolah lah. Okey, mesti bawa ibu bapa ke sekolah untuk berjumpa dengan PKM. Okey, ataupun pihak pengurusan. Okey, berbincang apa masalah mereka hadapi sehingga mereka tidak datang ke sekolah. Okey, dan di sini kita dibantu oleh pihak kaunselor sekolah lah. Okey, jadi di sini dengan kehadiran ini juga kami jadikan sebagai penanda aras bagi pelajar ni. Okey, kalau kehadiran mereka kurang daripada 80%, okey, terutama tingkatan 5,
kalau kurang daripada 80% mereka tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis graduasi ataupun tamat sekolah. Okey, itu syarat kami lah. Okey, jadi disebabkan majlis ni kan sangat-sangat ditunggu oleh pelajar tingkatan 5 sebab mereka berasa megah, mereka boleh pakai jubah. Okey, lepas tu diadakan di hotel, jadi mereka sangat-sangat menunggu majlis ini. Jadi seboleh-bolehnya mereka hadirlah untuk memenuhi kehadiran 80% itu. Jadi suka tak suka mereka datang ke sekolah. Okey, jadi secara tidak langsung kita dapat sampaikan ilmu kepada mereka lah walaupun lemah. Okey, yang penting mereka datang ke sekolah. Okey, untuk belajar. Okey, jadi itu mungkin kami punya pelaksanaan yang membolehkan dan juga membantu peningkatan prestasi di sekolah kami lah dengan kehadiran murid itu berada di sekolah. Okey, sekian saja. Ya, terima kasih Cikgu Agnes. Suka saya menambah sedikit berdasarkan pengalaman sendiri berada di sekolah sendiri. Kita ingin menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi kita punya pelanggan itu tiada di tempat duduk kerusi. Bagaimana ilmu pengetahuan itu boleh sampai untuk menjadi bekal sebagai satu ilmu di dada untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan. Ya, terima kasih Cikgu Agnes. Jadi pelaksanaan itu kawalan disiplin yang sangat bagus sehingga berlakunya lonjakan ya cikgu-cikgu, dan saya sendiri setelah melihat graf peratus juga tengok dia punya kuantiti juga memang sangat menerujakan ya. Kalau ada soalan lagi cikgu-cikgu, ada soalan? Tiada soalan. Baiklah, sepertinya kita setiap yang bermula pasti akan berakhir ya cikgu-cikgu sekalian. Ya, sebelum itu izinkan saya tuntasnya bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat, kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Benarlah seperti yang dikata bahawa guru ini ibarat lilin yang membakar diri. Jika bersetuju dengan kenyataan itu, maka kalau tidak dipecahkan ruyung itu, manakan dapat sagunya. Kita sering menguar-uarkan peribahasa umpama ini kepada anak-anak didik kita. Jadi kita kembali kepada diri kita. Saya akan penuh muhasabah diri, akan kembali ke rumah mengenang akan tanggungjawab yang kita pikul itu. Ya, kerana seperti yang disuarakan tadi ya, kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Maka hasrat dan usaha sektor pembelajaran yang pejabat pendidikan daerah Miri untuk menganjurkan forum ini agar semua sekolah dalam daerah Miri dapat meningkatkan pencapaian ya, terutama bahasa Melayu. SPM ini akan menjadi realiti ya. Kita ingin lakukan sesuatu lonjakan yang sangat-sangat ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para ahli panel kita yang sudi berkongsi ya sedikit apa-apapun sahaja info. Moga sekolah yang telah berkongsi diwakili oleh guru-gurunya ini semakin lebih berjaya dan akan meningkat lagi, dan moga dikurniakan rezeki meningkat dan meningkat sehingga tercapailah impian PPD Miri kita untuk satu keputusan yang luar biasa cemerlangnya. Terima kasih ya semua. Tidak sah kalau Cikgu Dainar tidak keluarkan satu pantun untuk kami keluar dari pentas yang begitu gah walaupun samar-samar untuk petang ini. Izinkan yang terakhir ini ya Cikgu, manalah dia. Jika ada silap
tata bicara laku yang mungkin maafkan kami ya cikgu-cikgu, pantun dia sudah terbang entah ke mana. Jadi kita tetap akan fly, kenyalang fly. Yes, sekian terima kasih dari kami Panitia Bahasa Melayu. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Dayana, atas kendalian sesi forum yang sangat-sangat menarik. Terima kasih juga kepada